Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi siaran hari ini. 1 hari bulan Ogos tahun 2022 ataupun 2 Muharram 1444. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan kerana ini dah masuk ke minggu yang hampir yang ke-5 bulan. Genap 10 hari bulan ni 5 bulan hari stream bersiaran. Terima kasih daripada 36,000 orang yang menjadi rakan KRA stream, manakala kita ada hampir 35,000 orang di YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap banyak terima kasih lebih pada 2,000 orang yang hari ini memberi respon kepada posting konsert M. Nasir semalam. Saya ucap terima kasih juga pada tuan-tuan yang menyokong stream bersama dengan Syed Azwan Ali mengenai Afghanistan. Saya fikir itu antara update geopolitik yang terkini dan fresh yang kita dapat apabila Syed Azwan baru saja pulang daripada Afghanistan setelah hampir 2 minggu berada di sana. Dan saya ucap terima kasih kerana tuan-tuan menyokong pembelian buku Nota dari Kabul yang ditulis oleh Syed Azwan Ali. Saya fikir sokongan tuan-tuan akan, saya harap buku tu sold out lah. Pada malam tu saja kita jual lebih kurang dalam 105 buah buku. Ada baki 45 buah. Tapi saya harap afterlife tuan-tuan yang lock buku yang dijual pada harga bawah pasaran lah. Kalau kita nak ambil kira bahawa kos penerbitan buku tu bukanlah armchair writing, dia duduk di rumah dan menulis, tapi kosnya adalah Syed Azwan Ali terbang sendiri ke Kabul pada bulan September 2021 dan berada di Kabul selama 2 minggu. Ketika Kabul masih lagi menjadi kawasan yang kita anggap hotspot, panas, titik panas yang tak mungkin selamat lah bagi mana-mana reporter. Kerana ketika Syed Azwan pergi, berbondong-bondong wartawan yang dari media barat keluar meninggalkan bumi Afghanistan apabila kerajaan Taliban mengambil alih Afghanistan berikutan pengunduran tentera Amerika. Jadi kalau mana yang beli dan lock buku Nota dari Kabul Syed Azwan Ali, saya ucap banyak terima kasih kerana anda akan membantu Tuan Syed mendapat dana. Di mana kalau buku tu sold out 150 buah, Tuan Syed akan mendapat sekitar RM4,000. Dan ini cukuplah untuk dia cetak buku baru dia yang berdasarkan perjalanan terkini dia pula, iaitu pada bulan Julai yang lepas. Kerana saya nak menyokong kewartawanan mandiri ni tuan-tuan. Saya betul-betul impress dan menganggap Syed Azwan seorang figura yang penting ketika kita mengalami kemelesetan dalam dunia kewartawanan. Kerana tak ada banyak perkembangan yang berlaku dalam dunia kewartawanan, di mana anda pun tahu jualan akhbar hampir semuanya menunggu hari mati. Siaran televisyen kehilangan banyak penonton berberita. Begitulah juga dengan kegagalan media konvensional memindahkan berita dari corak print kepada online kerana tak banyak dilanggan orang, menjadikan masyarakat Malaysia hampir naif dalam isu-isu geopolitik dan berita antarabangsa kalaulah kita nak merujuk hanya kepada berita tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu saya bagi tahu kata alhamdulillah pada 5 hari bulan Ogos, Datuk Ramli Sharif akan stream bersama dengan ZRA, stream live daripada Impression Studio. Siap ada belanja lagu, saya rasa 4, 5 atau 6 buah lagu, kerana Datuk Ramli Sharif akan mempromosi tour seluruh negara dan jualan tiket boleh saudara beli secara online pada hari stream tersebut. Itu satu, saya naikkan sekejap, jadi saya panggil 1 hour flash untuk tuan-tuan baca. Tapi saya akan naikkanlah storynya secara kekal bila tiba harinya. Tadi saya flash lebih kurang dalam 33 minit. Dan besok, bagi tuan-tuan yang ada rakan-rakan yang mengalami apa itu dipanggil sebagai anxiety, depression dan juga skizofrenia atau macam gangguan kesihatan, besok saya memulakan kempen dengan kerjasama Pusat Rehabilitasi Ceras dengan penyediaan pakar-pakar kaunselor psikologi bagi menjadikan perjalanan bulan Ogos menuju pada Hari Kesihatan Mental Sedunia 13 dan 14 hari bulan Ogos, September nanti.
dapat dimulakan daripada sekarang dengan mengambil kira rakyat Malaysia ramai yang mengalami trauma ataupun mengalami macam lah apa yang tersebut sebagai gangguan kesihatan, terutama dalam keadaan tekanan pasca COVID-19. Saya menasihatkan tuan-tuan yang ada rakan, ada saudara, ada kawan atau tuan-tuan sendiri mengalami apa yang saudara ragu-ragu tentang kesihatan mental tuan-tuan, jangan refer pada Google. Tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan lalu, seorang gadis yang berusia 16 tahun di Putrajaya mengelar tangannya sendiri kerana keluarganya tak tahu dia mengalami depression akibat beban pendidikan serta tekanan kerana aim yang terlampau tinggi yang dikenakan oleh ibu bapa dia terhadap pelajarannya. Oleh kerana mereka rupanya remaja yang mempunyai gangguan personality ataupun kesihatan mental telah membentuk grup WhatsApp dan juga grup Facebook. Dan akhirnya dalam grup ni tuan-tuan, mereka tidak mengklasifikasikan diri mereka sebagai gadis yang mengalami atau tidak mengklasifikasikan diri mereka sebagai remaja yang mengalami gangguan emosi. Tapi mereka menggambarkan diri mereka sebagai insan istimewa. Di dalam grup WhatsApp sebelum mereka berkomunikasi dan akhirnya mereka menjalankan satu detik di mana toreh lengan beramai-ramai. Ini menyebabkan berlaku pendarahan yang serius kepada remaja yang dari Putrajaya. Dan akhirnya barulah keluarganya sedar bahawa anaknya mengalami gangguan personality dan diberi rawatan. Saya juga mengingatkan saudara jangan menjadikan Google tempat rujukan. Kalau saudara Google dan kemudiannya saudara akan rasa penyataan Google yang saudara diagnose diri saudara dalam Google tu, saudara akan merasa saudara boleh saja menjadi orang yang digambarkan oleh anxiety dalam Google. Saudara boleh menganggap diri saudara ada skizofrenia kalau saudara baca saja dalam Google. Dan saudara mungkin menganggap diri saudara mengalami depression kalau saudara membaca pada Google. Kerana satu-satu benda yang tak dapat diselesaikan oleh Google adalah counselling dan juga diagnose untuk memastikan personality saudara. Jadi saya bagi ingatan adalah kerana begitu banyak kumpulan-kumpulan WhatsApp yang mula dibentuk, Facebook yang mula dibentuk, yang mula mempromosikan mereka yang mengalami gangguan kesihatan sebagai manusia istimewa dan mencipta falasi-falasi yang luar biasa hingga gadis remaja berusia 16 tahun ini percaya dia juga adalah sebahagian daripada mutant. Di mana mereka dilahirkan dengan keupayaan untuk mendengar benda-benda gaib, untuk melihat benda-benda yang tak dapat dilihat oleh manusia biasa. Mereka boleh merasa alam yang tak dapat diterangkai oleh manusia biasa. Bisikan-bisikan yang mereka terima, mereka anggap sebagai wahyu nyata. Ini menyebabkan akhirnya barulah ibu bapanya sedar apabila anaknya mengelar lengannya, kerana sebahagian daripada perkara yang dilancarkan dalam grup WhatsApp itu adalah menoreh diri sendiri untuk memastikan mereka tidak mengalami kesakitan dan tidak mengalami pendarahan kononnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah capai angka untuk tajuk malam ni. Lama saya tak update saudara tentang perang Ukraine dan Rusia. Lama saya tak update dia apa yang saya sebut sebagai selepas 6 bulan, kerana genap 14 hari bulan Ogos nanti. Genaplah 6 bulan tentera Rusia melancarkan perang dengan menyerang bumi Ukraine merdeka pada 14 hari bulan Februari. Dan sejak itu krisis ini telah menjadikan dunia terjerumus kepada 3 perangkap besar. Perangkap yang paling besar tentulah perangkap krisis bekalan makanan, kerana Ukraine dan Rusia adalah negara yang mengeluarkan bekalan makanan yang besar, terutamanya gandum. Yang kedua adalah krisis tenaga, kerana Ukraine dan Rusia juga adalah pengeluar tenaga gas dan minyak yang besar di dunia. Dan yang ketiga adalah krisis ketidakseimbangan geopolitik, kerana dia telah meletakkan beberapa ketegangan baru di sepadan Rusia dan Eropah dan akhirnya mencetuskan ketidakstabilan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah update tuan-tuan bagaimana setakat ini krisis Ukraine dan Rusia telah menyebabkan 1.6 bilion penduduk dunia terjejas, dengan separuh daripada yang terjejas adalah 746 juta penduduk yang berada di Eropah. Populasi Eropah adalah 746 juta orang yang terjejas dengan teruk. Dan untuk pengetahuan saudara, sekiranya bermula pada bulan September, Rusia menghadkan ekspor gasnya ke Jerman, menghadkan ekspor gasnya ke Perancis, ke Sweden, ke Belanda dan juga ke Slovakia.
dia akan menjadikan 5 negara Eropah ini akan mengalami krisis tenaga yang sangat teruk. Sebagai contoh, Jerman adalah negara industri yang besar. Jerman memberi gambaran sekiranya bekalan pipe gas utama yang membekalkan 60,000 kubik metrik bekalan gas sehari yang dihantar secara langsung daripada pipe daripada Rusia melalui Ukraine dan masuk ke bumi Eropah. Dan pipe yang sama juga pergi ke Perancis dan juga pergi ke Belanda, pergi ke Sweden, pergi ke Itali juga. Ini akan menjadikan untuk pertama kali Eropah akan mengalami krisis ketidakcukupan tenaga. Dan gas adalah tenaga utama yang digunakan dalam sektor industri, dan gas juga adalah tenaga utama yang digunakan dalam sektor perumahan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Rusia cuba lakukan sekarang terkini adalah kerana 3 bulan lagi akan menjelang musim sejuk di Eropah, di mana bekalan gas menjadi sangat penting bagi memastikan setiap isi rumah 754 juta penduduk Eropah yang akan mula menghadapi musim sejuk bermula awal ujung Oktober dan boleh berlanjutan hingga kepada hujung Januari, akan mengalami masalah apa yang disebut sama ada gas yang dibekalkan oleh Rusia yang telah pun dipotong 50% mencukupi untuk industri ataupun hanya boleh mencukupi untuk kegunaan perumahan bagi mendapatkan pemanasan udara. Itu yang ramai hari itu bila saya up. Adalah seorang ni, dia lulu bendul, dia tanya, musim panas kan perlukan gas. Untuk pengetahuan tuan-tuan, gas yang disebutkan bukanlah gas aircon macam Malaysia. Dia adalah gas yang kemudiannya dipinda menjadi tenaga elektrik. Berarti musim panas atau musim sejuk, bekalan elektrik di negara-negara Eropah yang menerima bekalan gas utama daripada Rusia tetap terjejas. Jadi jangan salah faham hingga boleh komen pula tu. Takkanlah musim panas Eropah memerlukan gas. Bukan gas aircon sayang. Kalau gas aircon lain, ini adalah gas yang dijana oleh reaktor tenaga dan kemudiannya menjadi punca bekalan elektrik kepada penduduk Eropah. Rusia menggunakan serangan yang bermula sekarang, serangan dalam istilah untuk menakut-nakutkan Eropah dengan mengatakan sekiranya, begini oleh kerana Rusia telah mengalami sekatan, dia tidak dapat membawa masuk pipe baru yang dibekalkan oleh Kanada. Berarti mereka telah menempa pipe baru untuk penyaluran gas daripada Kanada. Tetapi pipe ini tak dapat dihantar ke Rusia kerana Kanada menyokong sekatan ekonomi yang dilancarkan oleh Amerika. Berarti Rusia kata, kerana kami tidak mendapat gegelung pipe yang baru, kami tidak akan menghantar gas pada kadar yang diperlukan oleh Eropah. Berarti daripada 60,000 kubik meter gas yang dihantar secara harian langsung daripada pipe bawah tanah, Rusia ingin memutuskan bekalan sebanyak 50%. Apa yang Rusia lakukan telah menimbulkan suasana panik pada 5 negara. Saudara boleh tengok kenyataan daripada CNBC Indonesia hari ini yang diterjemah mudah saudara baca, bagaimana Sweden, Belanda, Itali, Jerman dan juga Slovakia telah pun merayu dan menyatakan sekiranya bekalan ini dikurangkan hingga 50%, mereka akan mengalami krisis tenaga. Berarti sekali lagi dunia akan mengalami masalah yang besar kerana industri pengeluaran di Eropah akan mulai melemah kerana tiada bekalan sumber tenaga. Rusia menggunakan taktik ni untuk membolehkan dalam tempoh terdekat 2 bulan yang masih berbaki sebelum datang musim sejuk di mana lonjakan keperluan barangan gas diperlukan, untuk mendesak dan juga untuk mengugut negara-negara kesatuan Eropah, terutama sekutu dalam NATO yang juga berperang dengannya, untuk berfikir 2 kali. Ini yang disebut oleh seorang pakar ekonomi daripada India. Kata dia sekiranya blok barat dan Amerika boleh menyekat penjualan minyak Rusia, kenapa Rusia tidak boleh merdeka dan menyekat bekalan gasnya? Berarti anda boleh kenakan sekatan ke atas Rusia dan pada masa yang sama anda mengugut Rusia untuk tidak mengenakan sekatan gasnya kepada negara-negara yang mengimport gas daripada Rusia. IMF menasihatkan Rusia untuk tidak meneruskan perkara ini, bukan kerana IMF memihak, tapi kata IMF sekiranya bekalan gas ini disekat dan dia mencetuskan kemesetan ekonomi dunia kerana pengeluaran di Eropah berlaku dengan perlahan. Berarti berlaku kemerosotan pengeluaran di Eropah. Barangan teknologi, kereta, barangan industri semua. Dia akan menjerumuskan banyak negara miskin yang sedia ada dalam keadaan hampir muflis kepada spring. Berarti akan ada rusuhan. Apa yang cuba dinasihatkan oleh tabung kewangan antarabangsa yang saya kata logik dan make sense lah untuk saya discuss dengan tuan-tuan hari ini.
adalah gelembung kesan daripada kemelesatan ekonomi akan menjadi bertambah buruk. Berarti 754 juta penduduk Eropah mungkin boleh bertahan dengan cara mereka sendiri. Sama ada mereka kuasa ekonomi yang besar ataupun mereka berada dalam kesatuan Eropah, berarti mereka ada sedikit kemapanan. Jadi 754 juta penduduk Eropah tidaklah begitu terancam, walaupun IMF mengatakan kemelesatan ekonomi Eropah akan mencetuskan spring. Spring berarti Mesir, negara yang sekarang berada dalam ambang muflis, mungkin akan terjejas lebih teruk sekiranya ekonomi dunia mulai merudum. Mereka bimbang 200 juta rakyat Mesir akan kembali bangkit dan mengulangkan Mesir Spring, iaitu Arab Spring sebahagian yang bermula dengan Mesir Spring. Berarti Mesir menjadi negara yang paling terdedah kerana kadar inflasinya yang begitu tinggi, kadar penganggurannya yang begitu tinggi. Dan apa yang berlaku di Mesir akan terbawa ke Tunisia. Mesir dengan 103 juta penduduk, manakala jirannya Tunisia yang juga berada dalam ambang muflis dengan 11.2 juta penduduk. Dan IMF memberi peringatan kepada Rusia juga untuk memikirkan nasib negara-negara Asia Selatan yang juga akan mengalami krisis berjangkit, terutama Pakistan dengan 200 juta penduduk yang kini sedang berada di ambang muflis. Berarti sekiranya keperlahanan ekonomi Eropah berlaku akibat sekatan gas oleh Rusia, banyak negara akan mengalami teori domino dan dunia akan terdedah. Saya guna istilah dunia ni kerana di setiap benua akan berlaku rusuhan apabila rakyat mula mengamuk kerana ekonomi merudum. Jadi kita ambil saja pattern yang berlaku di Sri Lanka. Pattern yang sama akan menanti ambang 25 buah negara yang kini berada di ambang muflis. Kerana 25 negara yang berada di ambang muflis sekarang ini telah disenaraikan oleh IMF sebagai tidak mampu bertahan sekiranya tidak berlaku keajaiban pada ekonomi dunia. Berarti rakan kita Laos dan rakan kita Myanmar tak mungkin bertahan sekiranya tiada sebarang keajaiban berlaku. Sekiranya ekonomi dunia bergerak dengan parah sekarang, pastilah Laos dan Myanmar akan menjadi negara muflis dalam tempoh terdekat, diikuti oleh negara jiran di Asia Selatan, iaitu Afghanistan dan juga Pakistan. Kemudian diikuti oleh negara Islam yang besar di Eropah, iaitu Turki, diikuti oleh Mesir, diikuti oleh Algeria. Dan kemudian negara-negara seperti Argentina, Bolivia yang sangat rapuh, dan Mexico, Brazil yang kini sedang berada dalam senarai 25 negara yang akan muflis, akan jatuh dan merudum tiba-tiba. Dan perkara ini akan juga berjangkit pada beberapa buah negara Afrika yang telah disenaraikan berada dalam ambang muflis, antaranya adalah Zimbabwe dan juga Nigeria. Nigeria baru saja disenaraikan dalam senaraian ke-24. Jadi apabila saudara lihat 25 negara yang kini digambarkan oleh IMF, tak mungkin dapat lari dah tuan-tuan daripada apa yang disebut muflis, istilah yang mungkin kasar, tetapi rujukan yang paling tepat adalah menerima nasib yang sama seperti Sri Lanka. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pada bulan Jun Kesatuan Eropah boleh mengeluarkan kenyataan, mereka boleh menyesuaikan diri dengan krisis ekonomi yang ada sekarang pada bulan Jun. Tapi nada ucapan Kesatuan Eropah berubah apabila hari ini di Jerman, parti yang bergabung dengan parti Chancellor sekarang, iaitu Olaf Scholz, Jerman menggunakan istilah Kansler, berarti Presiden ataupun Perdana Menteri, iaitu orang memegang tampuk kuasa yang paling tinggi. Oleh kerana Jerman menjadi negara yang paling terimpak teruk sekiranya bekalan gas dipotong, kerana Jerman membeli gas langsung dalam keperluan harian sebanyak 40% daripada Rusia. Maka hari ini parti yang bergabung dengan kerajaan yang membentuk kerajaan hari ini, iaitu parti yang bergabung dengan parti Olaf Scholz, telah mengingatkan kerajaan Olaf Scholz bahawa mereka akan menarik balik sokongan sekiranya Jerman tidak mengambil langkah untuk memastikan negaranya stabil. Berarti kerajaan Olaf Scholz dibentuk dengan kerajaan campuran. Kerajaan campuran yang tidak begitu gembira sekiranya Jerman terus memainkan peranan pro-NATO dan pro-Amerika yang berleluasa dalam krisis perang di Ukraine berpanjangan. Dan akhirnya kata parti ini, kiranya sokongan Jerman ke atas NATO dan ke atas Amerika untuk menentang Rusia dan menyokong Ukraine boleh memberi mudarat kepada penduduk Jerman, parti ini akan menarik sokongannya. Dan berarti akan runtuhlah kerajaan yang dibina oleh Olaf Scholz dalam bentuk parti campuran. Jadi kalau kita tengok krisis yang mulai serius dalam tempoh 24 jam, apabila ada parti-parti yang menyertai kerajaan, mula mengingatkan kerajaan mereka untuk tidak terlalu bersifat anti-Rusia, tidak terlalu pro-NATO, tidak terlalu mengikut telunjuk Amerika dalam perang Ukraine. Dia memberi isyarat bahawa mereka mula membaca
kesan ekonomi yang akan menimpa negara mereka dan menjerumuskan rakyat adalah besar. Jadi saya share dengan saudara, itulah 1.6 bilion penduduk dunia berada dalam keadaan yang tegang sekarang. Saya fikir kata Indonesia hari ini juga terbabit apabila Jerman mula menghantar pasukan ekonominya untuk berunding dengan Indonesia bagi membolehkan Indonesia membantu mereka mendapatkan bekalan gas. Sekiranya Rusia benar-benar memutuskan untuk mengurangkan 50% bekalan gas, tetapi hari ini Indonesia telah mengeluarkan kenyataan jawapan secara rasmi kepada Jerman. Mereka tidak dapat mengekspor gas kepada Jerman kerana gas yang dikeluarkan Indonesia adalah gas berjadual dan berkontrak. Berarti telah ada pembeli, tiada lebihan, dan Indonesia mematuhi urus niaga yang telah dijalankannya sebelum berlaku perang Rusia-Ukraine. Saya pernah mengingatkan saudara bahawa permainan siapa yang akan menawarkan harga paling tinggi akan berlaku. Berarti setakat ini Indonesia menunjukkan rasa hormat kepada pembeli-pembeli yang telah membeli dengan harga pasaran bagi kontrak perjanjian lampau. Berarti sekiranya Jerman datang berbisik dan membayar harga yang lebih tinggi ke atas gas Indonesia, dengan kenyataan Indonesia hari ini, Indonesia tidak menyebut bahawa barang bentuk rundingan membayar lebih pada harga pasaran adalah option. Berarti Indonesia telah menjawab dengan tegas. Mereka tidak dapat membantu Jerman, menolak bulat-bulat tawaran Jerman untuk mengadakan rundingan bagi mendapatkan bekalan gas daripada Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi apa yang saya sebut sebagai spring, ini adalah kerana akan ada asasnya. Sekiranya berlaku lagi satu kebangkitan di Tunisia, dia akan menjadi seperti mancis yang akan menyala, kerana dia akan menyeret juga kesannya kepada Mesir, kerana Mesir juga mengalami kadar inflasi yang sangat tinggi. Begitu juga kadar pengangguran yang sangat tinggi, dan Mesir berada dalam keadaan tidak lagi boleh berdenyut ekonominya. Jadi sekiranya berlaku sesuatu di Tunisia lebih dulu ataupun di Mesir terlebih dulu, dia akan merungkai satu lagi apa yang dipanggil sebagai Arab Spring pasca perang Rusia dan Ukraine. Begitu juga kita fikir kata Kemboja yang sekarang dalam perhatian walaupun hanya dengan 6 juta penduduk. Kemboja rakan yang berada dalam ASEAN juga kini berada dalam perhatian kita semua di ASEAN. Sama ada ini akan menjadi negara pertama yang akan terjerumus dalam kancah ketidakstabilan ekonomi muflis, dan mungkinkah rakyatnya juga akan bangun dan juga kemudian mencetuskan reformasi jalanan hingga ke tahap menghalau pemimpin negara keluar daripada tanah air seperti mana yang telah berlaku kepada bekas Presiden Sri Lanka, Rajapakse. Ini yang menarik untuk kita lihat, tuan-tuan, kerana perang ini kali ini secara tidak langsung memberi impak kepada begitu banyak negara. Saya dah sebut tadi, 25 negara dalam senarai muflis, 9 negara yang paling kritikal selepas Sri Lanka yang telah pun jatuh. Dan saya tak fikir kata akan ada option. Kerana untuk pengetahuan saudara, bagi negara yang sekecil Sri Lanka, IMF tak mampu membantunya. Sri Lanka telah mengadakan rundingan dengan IMF sejak era bekas Presiden Rajapaksa, ataupun disebut Rajapakse sebutan dia, untuk membuat pinjaman sekitar 3 ke 6 bilion USD bagi membolehkan negara tersebut menyelesaikan masalah hutang luar, mengimport makanan dan kemudian mendapatkan arang batu bagi memastikan masalah ekonomi utama di Sri Lanka dapat dipulihkan. Tapi oleh kerana IMF faham bahawa senario untuk membantu Sri Lanka harus juga dilihat pada senario global, berarti tidak ada gunanya mereka memberikan pinjaman kepada Sri Lanka sekiranya akhirnya negara-negara jiran Sri Lanka, terutama Pakistan, juga mengalami kemudahan ekonomi muflis, dan juga tidak membantu IMF kerana ada 25 lagi negara yang berada dalam senarai yang pada bila-bila masa akan lari kepada IMF untuk meminta bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan lihat bagaimana rundingan yang dijalankan oleh Sri Lanka dan IMF yang baru, di mana IMF mempertimbangkan pinjaman 3 bilion USD, manakala China menawarkan pinjaman yang lebih besar, iaitu 4 hingga 6 bilion USD daripada dana China untuk membangunkan semula Ukraine, untuk membangunkan semula Sri Lanka. Kita mula melihat bahawa mustahil sekiranya kesan perang Rusia dan Ukraine mewabak hingga melemahkan ekonomi Eropah apabila guna tenaga ataupun sumber tenaga yang berasaskan gas mula dicatu atau dipotong 50% oleh Rusia secepat September tahun ni.
Saya tak fikir kata ekonomi dunia akan berada dalam keadaan boleh dikawal oleh mana-mana negara dan oleh mana-mana agensi. Saya tak fikir kata China mampu membantu seluruh negara. Amerika akan campur tangan untuk membina proksi barunya yang jatuh akibat kelumpuhan ekonomi dengan menawarkan pinjaman. Kerana Amerika sendiri mengalami kadar inflasi yang sangat tinggi, 8.5%. United Kingdom dengan sebuah kerajaan yang rapuh dan hampir boleh dianggap tidak pernah berlaku dalam sejarah United Kingdom memiliki kerajaan yang selemah sekarang. Apabila Presiden Boris Johnson meletak jawatan dan kita lihat keadaan yang tidak menentu, kerana inilah pertama kali ramai menteri dan juga ahli parlimen dari parti sendiri menyatakan keengganan menyokong Perdana Menteri yang berasal daripada parti yang sama. Dan saya fikir dengan fenomena politik dunia yang sedang berubah, kita juga tak mungkin terlepas daripada jajaran apa yang disebut sebagai 60 negara yang paling rapuh ekonomi, yang mudah terjejas sekiranya sesuatu berlaku ke atas teori domino ekonomi dunia. Itu saya beri saudara ringkas untuk saudara lihat apa yang terkini. Dan musim sejuk kali ini akan menjadi penanda aras yang baru dalam perang Rusia dan Ukraine. Selain daripada harga makanan yang akan terus melambung tinggi kerana bekalan gandum dijangka menyusut dengan teruk bagi negara-negara penyimpan stok gandum bermula pada musim sejuk nanti. Begitu juga bagi negara-negara yang mendapatkan stok minyak, juga begitu yang sama. Saya fikir kata dunia akan kembali melihat perang Rusia dan Ukraine bukan lagi tentang berapa banyak yang bandar yang telah ditawan oleh Rusia. Bilakah Ukraine akan menyerah kalah? Bilakah Rusia akan menang penuh dalam perang ni? Orang mula melihat geopolitiknya dalam aspek geoekonomi, di mana panjang atau pendek perang ni kita dah boleh jangka, di mana Rusia tidak akan berundur, Ukraine tak akan menang. Rusia akan menjadikan permainan sekarang, dia tidak akan menambahkan serangan-serangan besar, walaupun 2 serangan besar telah dilancarkan semula di luar daripada bandar Kiev 2 hari yang lalu, di mana Rusia cuba memasuki kembali bandar-bandar di pinggir bandar Kiev. Rusia juga telah cuba mengambil alih Donetsk Timur, yang sebelum ini bukanlah wilayah tumpuannya, tapi dia telah melancarkan serangan besar-besaran ke Donetsk Timur bagi memastikan dia boleh meletakkan struktur senjatanya secara strategik menghala ke bumi Eropah. Berarti perang tak akan pendek. Dan pada masa yang sama, had bantuan Amerika ke atas Ukraine juga akan terbatas, kerana kita tahu polisi Amerika, mereka adalah pemain blackjack ataupun 21, di mana mereka hanya berusaha untuk memenangkan satu perang dalam jangka pendek, dan sekiranya mereka tak menang, mereka akan berundur. Itulah yang mereka lakukan dalam campur tangan mereka di Syria apabila mereka menyokong SLA dan juga FLA ataupun Syrian Liberation Army ataupun Syrian Liberation Army, SLA. Apabila SLA gagal dalam tempoh 2 atau 3 tahun untuk menjatuhkan rejim Bashar Assad, mereka menarik sokongan sepenuhnya, mengabaikan pasukan yang mereka tubuhkan di selatan Syria dengan pelbagai bantuan. Mereka menarik sokongan mereka kepada kumpulan kerajaan di Tripoli, Libya, apabila mereka mahukan sebuah kerajaan Tripoli yang pro Amerika ditubuhkan. Tetapi wujud satu lagi pasukan pemerintah di Libya yang dibina di bandar Benghazi yang menyokong Turki. Berarti akhirnya saudara lihat sekarang bahawa tiada lagi bantuan luar biasa diberikan oleh Amerika untuk memastikan kerajaan Tripoli pro Amerika dibentuk, kerana mereka fikir untuk berperang dengan kerajaan Benghazi yang berpusat di sebuah lagi bandar pelabuhan Benghazi yang pro Turki adalah sesuatu yang akan menelan biaya ketenteraan yang sangat besar. Jadi saya fikir kata kita boleh faham kata satu masa Ukraine juga akan terkontang-kanting. Rusia tidak akan meningkatkan serangan yang akan membazirkan wang peluru dan juga senjata perang yang lebih complicated, kecuali bermain dalam tempoh perang yang sekarang, kerana impaknya telah dapat dilihat. Berarti Rusia akan menggunakan senjata baru, iaitu Eropah akan memasuki musim sejuk. Eropah menggunakan 40% gas harian yang dibekalkan oleh Rusia. Maka Rusia mungkin akan memberi kata dua kepada Eropah, kamu akan menghadapi musim sejuk dalam 2 keadaan, iaitu rakyat kamu akan menderita kerana kekurangan gas bagi menghadapi bekalan tenaga ketika musim sejuk, ataupun ekonomi industri kamu akan mulai lumpuh apabila kami mula menyekat bekalan tenaga. Berarti negara-negara Eropah yang membeli atau mendapat bekalan gas daripada Rusia pada kadar 40% ke atas adalah besar. Selain daripada Itali, Jerman, Perancis.
Itali, Jerman dan Perancis, 3 negara kuasa ekonomi yang mendapat bantuan langsung gas secara belian harian daripada Rusia. Dan terdapat juga negara-negara yang lain yang juga negara ekonomi yang besar, iaitu Belanda dan juga Sweden. Manakala negara-negara lebih kecil yang tiada mempunyai sumber tenaga seperti Slovakia, mereka mula merayu supaya Rusia tidak melaksanakan pemotongan gas. Tapi bagaimanapun kita tengok ada kenyataan daripada kenyataan rasmi daripada Saint Petersburg. Semalam ada satu sidang akhbar dibuat di Saint Petersburg, Rusia, di mana secara angkuh dan sombong Timbalan Menteri Ekonomi Rusia mengatakan kami akan menentukan polisi kami. Sama ada kami ingin menjual gas atau tidak menjual gas, kami ingin menambah atau mengurangkannya. Itu terpulang kepada Rusia. Berarti kenyataan angkuh Rusia menampakkan Vladimir Putin tahu bahawa menjelang musim sejuk, dia memiliki satu senjata sulit yang sangat komprehensif, iaitu mengugut rundingan yang lebih adil ataupun mengugut untuk mendapatkan rundingan yang lebih menyebelahi Rusia, terutama bagi mengendurkan sekatan yang dikenakan ke atas Rusia dengan menjadikan gas sebagai ugutan. Itu brief yang saya rasa dah panjang lebar setengah jam untuk saudara lihat. Tak banyak momentum baru kecuali kita akan terus tertekan dengan keadaan ekonomi. Dan saya fikir Malaysia pun tak akan terlepas. Sama ada riuh kita akan mengadakan pilihan raya secepat bulan November atau pilihan raya selewat daripada November menuju ke penggal akhir pada Julai 2023. Tetapi pilihan raya di mana-mana negara pun hanyalah menjadi faktor domestik. Tetapi kita tak akan lepas daripada faktor global, di mana ekonomi global sekarang menyerang 25 negara. Malaysia tak disenaraikan dalam 25 negara bakal muflis ni. Dan sebahagian besar daripada negara yang disenaraikan bakal muflis adalah negara yang mempunyai kedudukan politik yang stabil. Kecuali Malaysia dan juga Pakistan saja yang sekarang berada dalam keadaan politik yang runcit. Kecuali Pakistan dan juga Pakistan dan juga Myanmar yang mempunyai keadaan politik yang runcit kerana Pakistan membentuk kerajaan baru dengan sistem lompat parti. Manakala Myanmar, keputusan pilihan rayanya telah dibatalkan apabila kerajaan junta tentera mengambil alih secara rampasan kuasa ataupun kudeta pada Februari 2021. Itu saja brief. Saya rasa tak ada soalan apa tak, ya Ilham? Banyak soalan yang relevan lah saya ambil, tuan-tuan. Saya menghabiskan lebih kurang 9 kot. Saya download 16, tapi 9 je saya sempat baca artikel-artikel ni. Saya tak fikir kerjasama BRICS ni akan membantu. Tak ada benda yang ajaib akan membantu kerjasama BRICS ni. Apakah Malaysia yang akan antara negara yang akan kena tempias? Sudah pasti dunia akan kena. Sebab IMF sedang menggambarkan ekonomi dunia akan meleset. Berarti apabila ekonomi dunia meleset, katalah ekonomi dunia tumbuh di bawah paras bawah daripada 1%. Berarti dia akan menjejaskan banyak negara-negara yang bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Saya fikir paling besar dalam untuk saudara lihat adalah rakan ekonomi Malaysia yang keempat terbesar, iaitu Amerika Syarikat. Sekiranya negara-negara Eropah mengalami gangguan industri, berarti Amerika juga akan mengalami gangguan industri. Kita sekarang ni, Amerika mengimport 28% daripada microchip dalam teknologi tinggi adalah daripada Malaysia. Itu yang menjadikan Pulau Pinang masih lagi sebuah negara ekonomi sihat. Kerana kilang-kilang di Pulau Pinang yang membekalkan chip untuk kegunaan Amerika masih lagi beroperasi dan mendapat begitu banyak kemewahan wang. Kerana mereka menjualnya dalam pasaran dolar dan balik kepada mereka adalah dalam bentuk ringgit yang kini mencapai RM4.40 ke RM4.44 bagi tukaran dolar. Tapi secara keseluruhan dunia akan kena. Cuma kita tak masuk negara rentan. Negara rentan saya sebut 25 negara yang bakal muflis ni, kita tak masuk dalam negara rentan, tapi kita akan terimpak. Berarti kalau terimpak, tuan-tuan, sekiranya sasaran ekonomi kita sekarang minimum kita akan pergi pada 4.5% kepada 5.5%. Tapi saya tak fikirlah kita boleh mencapai 4.5% pada kadar yang rendah pun. Saya fikir kalau dibuat penilaian ekonomi semula, 4 ke 4.2% adalah unjuran yang terbaik dalam keadaan keperlahanan ekonomi yang ada. Jadi kalau 4.42% dan kadar inflasi kita melambung, kalau kita tengok penyata sekarang ni, kalau kadar inflasi kita melambunglah daripada 2.3 kepada 2.7. Jadi julat pertumbuhan kita akan menjadi sangat rendah di antara pertumbuhan ekonomi dan juga kadar inflasi. Yang ini pula tanya,
Apa yang Haji faham tentang perjanjian 100 hasil galian di Turki? Saya tak mau ambil detail tuan-tuan. Turki mengalami pertumbuhan inflasi yang sangat tinggi. Mata wang lira jatuh 30% dan percaya atau tidak, kadar inflasi di Turki ada 70%. Jadi kalau kita tengok benda-benda yang lebih makro, dia tak membantu pun. Kita tengok benda-benda besar je. Berarti Turki berada dalam keadaan pada bila-bila masa menjadi 9 negara yang paling awal disenaraikan. Berarti selepas Ukraine, dia senaraikan 9 negara. Selepas Sri Lanka, dia senaraikan 9 negara yang akan berada dalam keadaan muflis. Berarti Turki ada di situ. Turki ada di situ kerana kadar inflasinya yang tertinggi di dunia. Bukan, yang paling tinggi adalah Zimbabwe, 120%. Tapi Turki antara yang tertinggi bagi negara yang berteraskan ekonomi maju, 70%. Dengan mata wang liranya jatuh 30%. Berarti Turki berada dalam keadaan pada bila-bila masa. Sekiranya berlaku satu button panic, di mana ekonomi pelancongan Turki tak berkembang, dan sekiranya Turki tak dapat mencapai lebih banyak nilai wang daripada ekonomi pelancongan, berarti apa sajalah kita sebut perjanjian 100 galian ke apa ke, dia hanyalah perkara yang lebih kecil. Hal yang lebih besar adalah mampukah Turki mengawal kadar inflasi 70% serta kejatuhan liranya 30% sepanjang tahun ni. Apakah yang menjadi penyebab menyebabkan surutnya perang Rusia-Ukraine? Macam saya beritahu, saya dah jawab dah soalan ni, bahawa perang huraikan Kosovo, Serbia tuan, isu sekarang seperti ada kemungkinan berperang. Ada seorang tanya Kosovo dan Serbia, saya tak fikir itu adalah ketegangan sepanjang tahun. Untuk yang tanya tentang perang Ukraine, saya dah jawab. Dia akan kekal stagnan macam sekarang kerana Rusia menemui kad baru. Rusia melancarkan serangan besar semalam di 2 bandar berdekatan dengan Kiev. Berarti Kiev adalah bandar yang terhampir dengan sempadan negara-negara NATO. Antaranya adalah Romania, Hungary, negara NATO. Berarti dia nak ambil Kiev, dia menyerang Kiev untuk memberi hambatan kepada NATO bahawa dia bersedia untuk mengambil bandar ataupun kawasan yang terhampir dengan negara ahli-ahli NATO. Yang kedua, saya fikir kata dengan dia tahu bahawa perang yang sebenar adalah mengugut bekalan gasnya ke Eropah. Dia hampir dapat kad 21 tuan-tuan. Kalau Blackjack ni dia dah hampir dapat kad 21 dah. Berarti dia berada dalam permainan sama ada dia kontrol Jack Queen King ataupun dia dah ada sat dalam kad dia. Berarti permainan itu selamat untuk mereka. Kerana dia memiliki kad yang boleh mengugut 5 negara ekonomi utama di Eropah, iaitu Perancis, Jerman, Itali, Sweden dan Belanda. Dia ada 5 negara yang dia boleh ugut melalui kad ekonomi yang besar kalaulah dia memintas bekalan minyaknya sebanyak 50%. Pada masa yang sama, dia bermain serangan pistol-pistolan, iaitu mula pergi ke Kiev, bandar yang terhampir, dengan sempadan menuju ke negara kesatuan Eropah. Berarti kalaulah dia memberi gambaran bahawa sekiranya bandar tersebut, bandar-bandar kecil dapat ditawan dan dia boleh melancarkan sebarang bentuk peluru pandu jarak dekat ataupun roket jarak dekat pun, ia membimbangkan Eropah. Tapi nampaknya Eropah tidak memberi respon yang agresif. Dalam keadaan perang sekarang, saudara boleh tengok yang menurun adalah tekanan atau kenyataan permusuhan daripada Eropah dalam bentuk ketenteraan. Itu nampak ketara. Kerana Eropah kini kembali rasional untuk berunding. Apakah mereka akan terjerumus dalam kancah keperlahanan ekonomi yang lebih panjang sekiranya meneruskan perseteruan dengan Rusia? Ataupun Rusia yang dinasihatkan oleh IMF. Rusia ni juga dinasihatkan oleh IMF. Rusia memiliki 144 juta penduduk, juga dinasihatkan oleh IMF. Di mana IMF, tabung kewangan antarabangsa, mengatakan kepada Rusia, permainan ini bukan sahaja menjerumuskan 1.6 bilion penduduk dunia di negara-negara yang mengalami rentan ekonomi akibat peperangan ni, tapi dia juga akan menjerumuskan Rusia sebagai sebuah lagi negara yang mengalami krisis ekonomi. Tapi saya fikir sebagai orang yang dah lama, Putin dah lama tuan-tuan, beliau memiliki cukup sumber maklumat kerana dia adalah bekas ejen KGB. Beliau telah 4 penggal menjadi presiden dan 1 penggal menjadi Perdana Menteri. Jadi dia dah faham dah kata apa yang dia lakukan. Berbanding lawan-lawannya adalah muka baru. Berarti dia berdepan dengan Joe Biden yang baru sepenggal sebagai presiden. Dia berdepan dengan Olaskov yang baru beberapa hari saja, beberapa bulan saja menjadi chancellor. Dia berdepan dengan United Kingdom yang bakal menukar Perdana Menteri baru apabila Boris Johnson mengumumkan pengunduran, dan akan ada lantikan Perdana Menteri baru selepasnya. Jadi dia berdepan dengan apa yang disebut sebagai BBNU,
iaitu wajah-wajah baru yang sedang memimpin negara. Sedangkan dia orang yang dah ada pengalaman 4 penggal sebagai presiden dan 1 penggal sebagai Perdana Menteri. Jadi saya fikir perang ni tidak akan menyusut dan advantage lebih kepada Rusia kerana menjelang musim sejuk. Eropah sangat takut. Satu adalah keselamatan rakyatnya sendiri dalam menghadapi musim sejuk sekiranya bekalan gas berkurangan, dan Eropah tak boleh berada dalam keadaan sama ada gas dibekalkan untuk industri bagi tujuan ekonomi atau gas daripada Rusia dibekalkan kepada kegunaan rumah bagi menghadapi cuaca sejuk. Untuk pengetahuan saudara, Jerman tak pernah mempunyai stok penimbal ataupun stok simpanan 56% simpanan gas dia. Dia tak pernah capai. Selalunya dia berada pada taraf 80% ke atas. Tapi tahun ini, sebab itu parti yang menyokong kerajaan sekarang memberi kata dua kepada Olaf Scholz. Kalau kamu membiarkan simpanan gas di Jerman menjadi berkurang, sedangkan kita akan menghadapi musim sejuk yang memerlukan banyak gas, parti ini akan menarik sokongan kerana dia tak mahu Jerman terlibat dalam perang ekonomi yang berpanjangan dengan Rusia, hingga ugutan yang berkaitan dengan bekalan gas akan menjerumuskan Jerman dalam kancah satu, kemesyatan ekonomi, dan yang kedua, rakyatnya akan kehilangan bekalan gas. Itu kalau saudara tengok tu, saya beritahu kata jangan ambil runut yang rumit. Asas yang paling mudah adalah melihat apa yang boleh terjadi apabila gas kini menjadi taruhan Rusia, untuk meminta supaya negara-negara barat pro-Amerika yang mengenakan sekatan ke atas Rusia melonggarkan sekatan. Tapi pada masa yang sama, Amerika dan juga Sekutu Kesatuan Eropah dan NATO tidak menunjukkan sebarang tanda untuk berunding bagi menarik balik sekatan yang dikenakan oleh Rusia. Itu yang Rusia memilih kad yang lebih kasar, iaitu memotong bekalan gas. Walaupun IMF kata dengan memotong bekalan gas berarti Rusia juga kehilangan tunai, kerana tunai yang dibenarkan oleh Rusia berunding sekarang dengan negara-negara luar hanyalah tunai yang datang daripada jualan gas. Kerana tunai daripada jualan minyak dan tunai daripada ekonomi yang lain telah pun dikenakan sebagai sekatan. Itu yang saya boleh bagi tahu pada saya tentang Kosovo dan Serbia. Saya close dengan Kosovo. Saya tak tahu kenapa tuan bertanya tentang ketegangan yang akan kembali pada perang. Kerana kalau macam saya dah pergi Kosovo dan saya dah tahu tentang sempadan Metro Vezia tu, Metro Vista tu, jambatan yang kini menjadi begini, Kosovo, dia merdeka. Dia merdeka daripada Serbia. Tapi dia bukan negara terakhir. Negara yang terakhir merdeka daripada Serbia adalah Montenegro. Berarti bila Kosovo merdeka, ada satu garis sempadan yang bentuk seperti Kashmir di India dan Pakistan, di mana wilayahnya menjadi wilayah Kosovo tapi penduduknya majoriti Serbia. Kosovo tak mau serah wilayah tu. Jadi dia jadi balik seperti Ukraine dengan Rusia, di mana majoriti orang Rusia tinggal di Donetsk. Majoriti orang Rusia tinggal di Luhansk. Tapi bila dia bentuk wilayah negara merdeka, dia jatuh kepada Ukraine. Berarti rakyat berdarah Rusia telah mengambil langkah mengisytiharkan perang sivil dengan meminta bantuan Rusia. Itu juga yang berlaku di Serbia kerana ada minoritinya. Tetapi perjanjiannya dah ada. Saya tak fikir Serbia akan membuang begitu banyak masa untuk melancarkan semula perang yang dia dah kalah pun daripada tahun 1998 hingga tahun 2008. Saya pergi 2008, itu kemerdekaan pada bulan Februari. Berarti saya tak nampak bahawa Serbia dalam keadaan dia cuba membaiki identitinya. Dan Serbia satu-satunya negara Eropah sekarang yang menyokong Rusia dalam perang dengan Ukraine. Dan saya tak fikir Serbia memiliki sebarang keinginan untuk mencari masalah baru dengan Kosovo. Kerana mereka berperang dah lama. Daripada tahun 1990, pembunuhan keluarga Adam Yashari. Saya pernah stream dah tentang Adam Yashari dan Hamid Yashari, iaitu dua orang pahlawan bekas tentera Serbia yang kembali ke tanah airnya Kosovo dan membentuk pasukan jihad di kalangan orang Islam. Jadi apabila Adam dan juga Hamid Yashari, dua beradik, dibunuh bersama 61 orang kaum keluarga dia. Bila Adam, saya dah pergi ke tempat dia mati, ke makam masa, tempat ramai-ramai pembunuhan masa orang Kosovo ni. Bila Adam Yashari balik, dan dia pernah berkhidmat dengan tentera Serbia, tapi dia mendapat latihan daripada sebuah negara Islam tunggal. Allah yang ada Ya Allah, ya Tuhanku, saya tak boleh sebut sebuah negara, Albania. Apabila berlaku perang Croatia dengan perang, bila orang-orang Islam di Bosnia dan Croatia menuntut perang kemerdekaan daripada Serbia, dia lari dan mendapat latihan ketenteraan di Albania. Bila dia balik, dia bentuk pasukan dia sendiri. Tapi orang-orang Islam di Kosovo tak berani berperang kerana mereka tak pernah angkat senjata dan mereka telah melihat rakan-rakan Islam mereka di Kosovo, di Bosnia telah disembelih.
Jadi bila Adam memulakan perang dengan keluarganya, 61 orang termasuk dalam rumah tersebut bayi berusia 6 bulan. Jadi tentera Serbia datang serang, bunuh, bakar dan termasuk membunuh bayi-bayi kecil. Kalau saudara pergi ke Kosovo, saudara boleh lawat je muzium rumah Adam Yashari tu di Pristina. Saya dah pergi dah, tapi saya tak masuk tuan-tuan, kerana setelah saya menerima brief kata dalam rumah itulah Adam Yashari, Hamid Yashari, abangnya, isterinya, anak-anaknya, cucu dan cicitnya yang berusia 6 bulan dibunuh. Saya tak masuk, saya hanya tengok daripada luar. Tidaklah menjadi satu muzium yang kita nak raikan kalau kita masuk di dalam sebuah rumah yang pernah menjadi pusat ketenteraannya tapi diserang. Jadi apabila Adam Yashari dan juga Hamid Yashari dibunuh bersama 61 keluarganya, barulah orang-orang Islam diracik bangun dan berlakulah perang saudara. Tetapi akhirnya campur tangan NATO telah mendesak Serbia untuk berundur, dan sekali NATO menghantar pasukan pengaman dia, dan akhirnya Kosovo menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 2008. Jadi kalau ada dekat sempadan Mitrovica tu, saya fikir kata daripada saya pergi waktu dia merdeka pun dah tegang. Saya tak dibenarkan berdiri di sempadan kerana sniper daripada rumah-rumah pangsapuri di seberang sungai yang didiami oleh majoriti orang Serbia tu mungkin saja melepaskan tembakan curi. Tapi sebarang sempadan tu sekarang masih lagi dikawal oleh pasukan pengaman kekal. Jadi saya tak fikir akan ada perang saudara, dan saya tak fikir Serbia dalam keadaan kehilangan segala-galanya daripada sebuah negara yang memiliki 9 negara. Dia mengecil, dia hilang Kosovo, dia hilang Montenegro, di mana Montenegro adalah negara terakhir membentuk sebuah wilayah merdeka keluar daripada Serbia. Itu saya share dengan saudara. Malam esok jangan lupa, bagi saudara yang ada rakan-rakan ataupun saudara sendiri mengalami apa yang dipanggil sebagai gangguan kesihatan mental, psikologi ni, saya dah bagi tahu saudara, tolong jangan diagnose diri saudara dengan menggunakan Google. Kerana saudara kata saudara rasa saudara ada anxiety, saudara Google anxiety. Nanti semua penyataan di dalam tu saudara rasa saya ada tanda-tanda anxiety. Saudara pergi Google pula skizofrenia. Saudara baca, rupa-rupanya semua benda-benda yang ada dalam Google tentang skizofrenia saudara mengalaminya. Nanti saudara pergi pula pada bipolar. Diagnose tentang kesihatan mental tidak boleh dibuat dengan bacaan di Google. Jadi besok saya akan bersama dengan pakar bagi kesihatan mental daripada Hospital Rehabilitasi Ceras di bawah Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya membantu mereka untuk melancarkan kempen dengan lebih banyak dialog dan lebih banyak stream mengenai kesihatan mental untuk membantu saudara semua. Terutama saya kata setelah saya mendengar wujudnya kumpulan-kumpulan WhatsApp group yang kononnya mereka berkongsi. Begini tuan-tuan, dia ada 2 kes. Satu adalah seorang budak remaja di Putrajaya berusia 16 tahun yang mengalami tekanan kerana dia dipaksa oleh keluarga dia untuk mendapat result peperiksaan yang baik. Tapi akhirnya di dalam komuniti kita tak sedar, anak-anak kita mungkin menyertai grup WhatsApp di mana dalam grup ini mereka mengklasifikasikan diri mereka sebagai orang yang terbaik daripada anugerah Allah. Berarti mereka kata mereka boleh mendengar bisikan, mereka boleh kata mereka boleh membaca masa depan. Mereka memberitahu bahawa mereka hidup dalam dunia yang menyendiri kerana mereka menerima wahyu pun. Jadi pada satu hari, satu grup WhatsApp anak-anak remaja ni telah melancarkan kempen dengan mengatakan kalau kita nak tahu sama ada kita manusia pilihan Tuhan ataupun tidak, kita toreh tangan. Jadi seorang pelajar berusia 16 tahun di Putrajaya telah menoreh tangannya dan mengalami pendarahan yang sangat serius. Kerana dia tak sedar dia mengalami kemurungan, tetapi dalam grup sesama kumpulan mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai mutant, iaitu manusia separuh malaikat. Jadi hati-hati dengan anak-anak anda. Manakala seorang yang sedang menghadapi rawatan di SUKM mengalami serangan jantung yang teruk kerana bermula daripada dia mengalami depres, jadi dia bentuk satu grup. Jadi dia kata dalam grup tu mereka berkongsi dan ramai orang yang mengalami depres dalam grup WhatsApp tersebut tak tahu pun cara mengatasi depres. Jadi akhirnya dia kata kerana dia tenggelam lama dalam grup WhatsApp di mana kesemua mereka yang berada dalam grup tersebut adalah orang yang mengalami depres. Akhirnya kebimbangan dan juga ketakutan-ketakutan yang melampau yang dikongsi 10-15 kali sehari menyebabkan dia mengalami serangan jantung. Jadi kesehatannya menjadi lebih buruk. Jadi besok kita nak discuss isu kesihatan mental. Supaya perkara yang paling saudara perlu fahami, saudara perlu ingat tuan-tuan, dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan pasca Covid, dalam keadaan orang kehilangan kerja, dalam keadaan kewangan yang tak stabil, saudara mungkin hanya mengalami apa yang disebut sebagai readjustment, iaitu perlu menyusun semula. Bila perlu menyusun semula, kita akan adalah period yang tegang. Dalam period yang tegang yang sangat sementara ni, tuan-tuan tentulah ada kebimbangan, susah tidur, gementar, tak lalu makan, tubuh susut.
Tapi oleh kerana tak ada taksub kepada artis-artis yang mempromosi anxiety ini adalah satu pingat baru. Orang mempromosi depress ini adalah sebagai satu culture baru. Maka ramai orang cuba menganggap diri dia dengan mudah. Saya depress, saya mengalami anxiety. Semua orang bawa macam dapat satu plate pangkat pula yang membawa gelaran. Yang berhormat depress Ahmad bin Abdullah, yang berhormat anxiety Abu bin Ali, yang berhormat bipolar Zakiah binti Osman. Jadi benda-benda begini akan menjerumuskan kita dalam keadaan yang makin kucak-kacir. Kerana saudara mungkin mengalami apa dipanggil tekanan sementara dalam peralihan, tapi saudara telah pergi diagnose diri saudara dengan Google dan masuk campur dengan kumpulan-kumpulan yang orang dia pun dah tak boleh nak berfikir dengan betul. Berarti kecelaruan identiti akan menjadi lebih buruk. Jadi besok saya dah berjanji dengan SUKM, terutama bahagian psikiatri dia, untuk memulakan kempen sekerap mungkin di ZRA Stream bagi kesihatan mental sempena menuju Hari Kesihatan Mental pada 13 dan 14 September 2022. Sambil itu bagi saudara yang nak lock buku, terus je lock buku. Saya masih ada buku Muhammad The Best Seller. Admin ada dalam ni. Saudara boleh lock. Ini buku yang saya suka saudara baca, Seni Melihat. Light and easy tetapi menajamkan fikiran anda. Jadi tak adalah macam statement. Kan saya bubuh M. Nasir tadi. Ada satu budak dia kuliahnya panjang. Saya dah ban lah. Dia tulis. Dia kadang-kadang ni tuan-tuan, kepandaian sejengkal ni yang sangat menyukarkan. Yang dipanggil cerdik sejengkal, bodoh sebebal. Apa ni, berdik sejengkal, bebal sebeban. Dia pergi masuk dengan mengatakan, telah Allah ciptakan kelalaian kepada manusia ni melalui muzik. Sesungguh dia kata hebat mana pemuzik tu dicipta. Dia adalah agenda syaitan untuk melalaikan manusia. Panjang lebar dia tulis. Ada ke pula punya bangang ni. Last kali saya pun delete dan ban. Jadi saya nak beritahu juga pada saudara, seni melihat harus saudara pelajari. Bahawa saudara apabila melihat satu perkara, saudara akan berfikir sebelum mengucapkannya. Iaitu apa yang kita lihat bukanlah apa yang kita lihat, kecuali dia ada seni melihatnya, the way of seeing. Dan apa yang kita fikir tidak semestinya apa yang perlu kita ucapkan terhadap apa yang kita lihat. Ini adalah John Berger. Mati dah orang dia. Beliau ini adalah dialog di mana stesen televisyen BBC menjemput 5 orang pakar dalam seni melihat, terutama terhadap subjek. Jadi John Berger bersama dengan rakan-rakan dia dah menyampaikan hard talk di BBC dan benda tu meletup. Tapi John Berger takut program TV tu terlupus oleh masa. Kerana tahun 72 dia menerbitkannya dalam bentuk buku. Jadi kalau saudara boleh lihat buku ni yang paling saya recommend basic untuk saudara baca bagi saudara nak membolehkan dalam era media sosial, era di mana saudara melihat banyak benda dan saudara jump to conclusion. Macam budak tadi lah, saya pun tak tahu dalil apa dia ambil bahawa muzik telah diciptakan dan diturunkan kepada manusia secara turun-temurun untuk tujuan melalaikan. Apa saja bentuk muzik yang datang dalam apa juga bentuk adalah agenda syaitan. Itu yang kadang malas nak. Tapi tak apalah, dia seorang je. Saya ucap terima kasih lah kepada hampir 300 lebih komen yang saya anggap kata orang yang faham lah. Dan saya naikkan juga malam ni politik dah habis. Bagi saudara nak dengar brief tentang Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana baru follow, tak pernah dengar tentang Salahuddin. Yang mana follow saya lama tahulah bahawa Salahuddin adalah lelaki idaman ya. Kerana saya pergi kalau dulu waktu Syria tak perang pun tuan-tuan, katalah saya ada duit sikit macam sekarang lah, kalau saya bayang sekarang pun lah, kalau saya jual buku laku kan, confirm lah saya akan terbang pergi ke Bangkok. Daripada Bangkok saya akan naik flight murah Jordan Air, pergi ke Jordan. Charge tiket pergi balik dalam 1,600 je kalau season tak ada masalah dulu. Dan bila saya turun daripada Amman Jordan, saya akan naik kandaan pacuan 4 roda GMC dan tempat yang selalu saya pergi adalah makam Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya bawa buku Salahuddin jual, banyak dah saya jual. Ni dah print yang edisi lain lah. Dulu Salahuddin datang dalam edisi macam ni, sold out, kita keluarkan pula edisi macam ni. Siapa yang nak tahu tentang Salahuddin, satu-satunya lelaki yang pernah menang. Berarti macam ni tuan-tuan. Semua orang sebut perang salib kerana saudara membaca version daripada sejarah Eropah. Di dalam Islam, dia ubah je perang Sabil. Kalau saudara baca perang Sabil, saudara akan faham. Kerana Salahuddin menyertai perang Sabil yang ke-6, kalah. Masuk perang Sabil yang ke-7, dia kalah. Dia hanya menang dalam perang Sabil yang ke-8, iaitu pada tahun 1187. Dan akhirnya berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan pada tahun 1147. Jadi pada tahun Salahuddin lahir,
Masjid Aqsa dah 48 tahun ditawan oleh orang Kristian. Jadi dia lahir. Salahuddin ni dia hebat dia tuan-tuan. Kerana satu adalah pengetahuan agama. Dia lahir di Tikrit, Iraq. Tapi oleh kerana bapa saudaranya adalah seorang pahlawan besar dalam empire di Mesir, kerajaan Islam Mesir. Bapa saudara bawa dia sebagai anak didik. Dia dilatih bermain senjata, dia dilatih mengenai keagamaan, dia dilatih mengenai kepimpinan. Dan dia dilatih sebagai seorang yang sangat dalam ilmu agama dia. Pada tahun 1173, Saladin dah hampir menang dalam perang untuk menjadi sultan. Tapi dia kena perang bersama dengan seorang lagi pemimpin Islam yang lain. Tapi kata bapa saudara dia, Saladin, kamu tidak akan menjadi sultan yang hebat sekiranya kamu berperang dan membunuh darah seagamamu. Jadi Salahuddin ni sabar, dia tak perang dan dia pun tak mau perang. Tahun 1873, tahun 1183 tu juga, dia menyertai perang salib. Perang salib yang ke-6, kalah. 1174 perang lagi, kalah. Kuatnya kerajaan salib yang menggabungkan 4 buah negara Eropah. Satu adalah kerajaan monarki daripada Perancis yang base di Toulouse. Satu adalah Raja Baldwin IV yang base di Belgium. Satu lagi adalah sebuah kerajaan di Sicily, Itali. Dan sebuah lagi kerajaan yang membantu dia adalah daripada Sweden. Susah dia nak menang perang. Pada tahun 1874 setelah kalah perang dan tahun 1881 telah berlaku satu peristiwa di mana Sultan Urdin yang dia nak perang tu telah mati. Jadi dia ambil anak dia sebagai ganti. Anak dia yang naik itu seorang kanak-kanak, tapi tak berusia panjang. Di mana pada tahun 1181 orang ni kembali ke rahmatullah. Jadi Saladin sebagai orang yang paling dekat dengan kedudukan untuk menjadi sultan, diangkat jadi sultan. Jadi Saladin telah melancarkan apa yang dipanggil kempen perang 6 tahun. Dia lancarkan kempen perang. Jadi pada tahun 1187, genap 88 tahun Masjid Aqsa diduki oleh orang Kristian, Saladin menang perang tersebut. Dia kubur dia yang saya selalu pergi makam dia lah tuan-tuan. Berada di luar daripada Masjid Umayyad, di mana kalau kita pergi ke Masjid Umayyad, kita akan ada makam Nabi Yunus, kita akan ada makam Siti Ruqayyah, kita ada bangsal tempat Imam wakaf tempat Imam Ghazali menulis kitab dia yang hebat tu, Ihya Ulumuddin tu. Kita ada makam Salahuddin Ayyubi. Cuma Salahuddin Ayyubi makam dia di luar daripada masjid. Saya dah pergi. Berarti begitu kagumnya saya pada Saladin ni, buat penerbangan pergi hanya untuk melihat makamnya dan menghasilkan dokumentari tentang Palestin, tentang Lebanon, tentang Palestin, tentang Lebanon, tentang Israel, dan juga tentang makam Salahuddin Ayyubi. Siapa nak log Salahuddin Ayyubi? Saya ucap terima kasih. Kita ada berapa orang? 900 orang lebih ni. 800 orang lebih. Itu dah Alhamdulillah dah bagi kita bercakap tajuk yang sangat besar dari segi konten. 800 adalah angka besar. 1000 kita boleh cecah. Tapi saya fikir kata mungkin malam ni bukan malam angka 1000. Tapi Alhamdulillah saya okey je tuan-tuan. Kerana saya tak mau turunkan downgrade konten saya kepada konten popular je. Ada masa saya nak run konten yang serius. Besok kita akan run konten yang serius lagi. Saudara share pada kawan-kawan saudara. Kerana saya bimbang sekarang adalah wujudnya apa yang dipanggil sebagai silent community. Orang-orang yang ada depressed, orang-orang yang ada bipolar, orang-orang yang ada depressed, bipolar, anxiety dan juga skizofrenia. Telah membentuk komuniti mereka secara senyap dan kemudian mereka mengisytiharkan mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Itu yang paling dahsyat tuan-tuan, dan dilancarkannya sesi nak menguji. Jadi malam tu ditorehnya tangan dan akhirnya tertoreh betul, berlaku pendarahan. Jadi saya bimbang dan apabila pihak UKM mempelawa, bila UKM mempelawa saya untuk stream, saya kata okey, mereka tak ada bajet. Saya kata no, kita go for free je. Kerana saya faham agensi kerajaan, hospital kerajaan semua sekarang sedang mengalami masalah bajet. Jadi saya kata tak ada, saya tak akan charge apa-apa. Run stream je. Yang penting adalah kita sama-sama melakukan apa yang terbaik untuk memastikan masyarakat kita kekal sihat, kekal boleh bertahan, kekal mendapat ilmu secara percuma pada masa yang sukar. Tak semua ilmu boleh dijual tuan-tuan. Tak semua ilmu boleh ditukar. Ini buku yang mana ni saya jual lah, kerana ini perniagaan yang menjadikan saya adalah streamer profesional penjual buku. Tetapi tidak semua ilmu untuk dijual, dan tak semua ilmu boleh dibeli. Kita dah sejam tepat. Ada soalan lagi tak? Ilham kata ada soalan lagi. Untuk mereka yang tahu Liverpool menang malam tu, jadi terima kasih lah. Nasib Liverpool awal season ni agak baik.
satu pemanduan, apakah Indonesia mampu memainkan peranan bagi mengurangkan atau tak boleh? Tak mungkinlah Indonesia, tuan-tuan. Saya bukan nak mempelekeh, jangan marah kawan-kawan yang menonton daripada Indonesia. Tak ada, tuan-tuan. Kita tak ada bargain power pun. Apa yang Presiden Jokowi cakap tentang dia membawa bendera keamanan dalam pertemuan dengan Putin tu, kita anggap retorik politik lah. Semua ahli politik akan bagi lip service to get the news. Jadi tak mungkin lah. US terus dengan strategi pengecutnya menggunakan negara lain sebagai shield. Saya fikir kata ini boleh difahami pun. Ini bukanlah soalan, ini adalah pernyataan. Saya tak fikir kata ada benda baru pun yang boleh kita ambil, boleh menjangka tindakan seterusnya daripada US. Saya tak fikirlah kalau tuan-tuan nak jangka tindakan terus kan. Saya kata US akan meninggalkan Ukraine apabila biaya perang meningkat, keuntungannya tiada, dan US akan kembali kepada dasar dan pergi ke tempat lain pula. Macam sekarang pun saya dah stream dengan saudara, minggu lepas saya dah bagi tahu ada kecenderungan US untuk kembali ke lautan Pasifik dan juga Laut Cina Selatan untuk menumpukan kepada perkembangan tentera laut Cina dan armada laut Cina yang kelihatannya mula menceroboh negara-negara yang berada di Asia Selatan, di Laut Cina Selatan ketika Amerika begitu sibuk menyertai perang di Rusia. Jadi dah ada banyak statement yang saya dah up dalam stream minggu lepas mengenai kecenderungan Amerika kembali dan mencetuskan ketegangan di rantau Pasifik dan Laut Cina Selatan kerana mereka lebih bimbang dengan 400 pencobrohan yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Cina ke atas Taiwan, Filipina dan Indonesia. Katanya Indonesia nak selesai pun, tuan-tuan. Indonesia kini sekarang pun, tadi tuan-tuan tanya Indonesia nak menyelesaikan keadaan Ukraine. Untuk pengetahuan saudara, lebih daripada 52 pencobrohan tentera Cina dilakukan di lautan Natuna Utara, iaitu lautan berdaulat milik Indonesia. 52 kali kapal laut Cina masuk dalam keadaan dia tahu dia masuk secara diketahui, tapi dia langgar masuk aja. Untuk membuktikan kepada Indonesia bahawa dia tetap berpegang kepada garis sempadan laut yang dia isytiharkan, bukan yang diisytiharkan oleh dunia dan bukan diisytiharkan oleh Indonesia, dengan menganggap bahawa perairan Natuna Utara adalah sebahagian daripada Laut Cina Selatan yang menjadi wilayah wilayah lautnya, wilayah maritim dia. Jadi dia masuk 52 kali daripada 400 pencobrohan tu. Jadi kita boleh bayangkanlah saya dah jawab soalan ni. Soalan apakah pasaran global akan makin volatile, cash and release permainan. Saya rasa saya dah jawab. Begini tuan-tuan, setiap kali kita stream, saya tak akan stream macam dialog miner. Kita pegang major chord dia. Sebab kita bukan buat konsert, kita nak running gitar ni. Saya bagi major chord je. Daripada situ saudara digest lah sendiri. Major chord ni kalau tidak, kita akan jadi stream kita ni apa yang dipanggil sebagai stream. Ada player yang kata ini jadi stream. Saya hantar kat saudara major chord je, basic chord. Yang detail-detail saudara runcitkan sendiri. Sebab kita tak berada dalam trend yang sama. Kalau saya bincang terlampau detail, ada sebahagian dia tak boleh nak catch up. Jadi saya tiap-tiap hari bila saya membaca rencana, macam hari ni saya download 14, saya boleh baca 9 je tentang impak ekonomi ke atas 1.6 bilion penduduk dunia ni. Saya dah ukur demografi penonton ZRA Stream ni, rakan-rakan ZRA Stream. Jadi saya dah bincang dengan mengambil kira opitoria saya ni buy in kepada majoriti yang menonton. Jadi kadang-kadang bila saudara tanya soalan yang complicated, saya tak boleh nak servis per individu kerana soalan tersebut mungkin bukan soalan yang faham. Jadi bila saya servis stream, saya servis kepada kayu ukur yang saya dah ukur, diagram ataupun psikografi penonton ZRA Stream, bahawa saya generalisekan, tetapi dia menjadi input pada saudara untuk tahu basic dan membolehkan saudara berfikir untuk esok dan lusa. Pasal ekonomi ni, kalau kita pergi ke makro-makro ni, dah jadi stream ekonomi. Dia bukanlah stream update dan dia bukanlah kita panggil stream opitoria. Okey, buku pun saya dah naik. Saya harap saudara log. Dan saya ucapkan terima kasih. Besok saya harap saudara ajak orang masuk untuk kesihatan mental, kerana itu adalah benda yang saya nak lakukan dalam bulan Mac dan April. Takut saya dengar bila orang yang sihat tapi pergi berkawan dengan persekitaran kononnya depres apa semua ni, mengalami serangan jantung. Remaja yang sebenarnya perlu mengemukakan pandangan kepada ibu dan bapaknya bahawa sasaran tekanan pelajaran yang diletakkan pada sasaran yang terlampau tinggi, dia tak boleh catch up, tapi dia pergi nak elak daripada masalah sebenar. Dia menyertai zon yang di mana dalam kumpulan WhatsApp itu mengatakan mereka adalah remaja mutant.
separuh manusia, separuh malaikat yang diangkat menjadi wali Allah. Suara-suara yang mereka dengar adalah wahyu yang turun daripada langit, Allah sekali kelar tangan. Jadi benda-benda yang berlaku dalam silent ataupun di dalam apa yang saya sebut sebagai ancaman senyap lah, akan saya bawakan. Bagi membolehkan kita mula menjadari ancaman senyap mula berada dalam keadaan skala yang besar daripada pelajar sampailah golongan dewasa. Untuk membolehkan kita berbincang kesihatan mental, saya cubalah besok ajak dan juga membentuk kerjasama dengan pakar-pakar psikiatris untuk berbincang dengan menggunakan bahasa yang boleh kita digest. Bahasa mudah yang boleh kita digest, bahasa orang awam. Kadang-kadang bahasa akademik, bahasa yang terlampau klinikal dan bahasa yang terlampau complicated akan menyebabkan saudara susah nak digest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok dan jangan lupa 5 hari bulan saya akan stream dengan Datuk Ramli Sharif sempena pelancaran konsert Rasa di Sebalik Musim.